Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Okey, sekarang ni kita akan memulakan pelajaran tajwid tahun 5 Pelajaran tajwid tahun 5. Sebelum saya masuk membahaskan tentang ilmu tajwid, sukalah saya memberitahu bahawa tujuan kita mempelajari ilmu tajwid ni adalah untuk memperelokkan bacaan Al-Quran. Okey? Kerana kalimah tajwid ni bahasa Arab. Bahasa Melayu ni maksudnya memperelokkan. Jadi bila kita mempelajari ilmu tajwid ni, secara tak langsung kita akan tahu hukum hakam berkenaan dengan bacaan Al-Quran lah. Hukum hakam tajwid lah. Bila kita tahu hukum hakam tajwid, secara tidak langsung baca Al-Quran kita akan menjadi lebih baik. Okey. Jadi kamu boleh buka surat yang kedua Buka surat kedua bahagian kandungan. Okey. Dalam ilmu tajwid ni kita akan membahaskan banyak hukum. Contoh waktu kamu darjah 2 kita akan belajar berkenaan dengan makhraj huruf. Okey, makhraj huruf maksudnya tempat keluar huruf. Macam mana sebut huruf ba, macam mana sebut huruf ta, sa. Bila main darjah 3 kita belajar hukum mim mati, hukum nun mati dan tanwin. Bila main darjah 4 kita akan belajar hukum ra tebal, ra nipis, hukum lam tebal dan lam nipis, atau bahasa Arabnya kita panggil ra tafkhim ataupun ra tarqiq. Okey. Jadi pada tahun 5 ni kita tak belajar dah semua tu. Kita akan belajar berkenaan dengan mat. Apa itu mat? Okey. Tak apa. Kalau kamu boleh ikut secara slow-slow Okey. Kita baca sama-sama Kalau kamu nak ikut pun boleh juga. Tengok kandungan. Okey. Kandungan maksudnya tajuk-tajuk yang kita akan pelajari lah pada tahun ini. Semuanya ada 12 tajuk Kamu boleh tengok sampai bawah 12 tajuk ataupun 12 pelajaran Baik, kita tengok yang pertama. Pelajaran 1. Okey. Hukum mat dan mat asli. Hukum mat dan mat asli. Okey. Saya minta maaf sebab saya menggunakan rakaman buat rakaman menggunakan telefon. Jadi kadang-kadang pensel tunjuk tak apa nak kenal. Okey, tak apalah, yang penting kamu nampak aja. Okey, pelajaran yang kedua, mat far'i. Pelajaran yang kedua, mat far'i. Pelajaran ketiga, mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Okey. Kalau kamu rasa tak apa nak ingat, kamu nak berubah baris pun boleh. Okey, kalau tak apa nak ingat, kamu nak berubah baris pun boleh. Contoh di sini mat far'i, contohnya far'i. Nak berubah baris pun boleh. Sebab dia bahasa Arab. Okey, kalimah-kalimah tu daripada bahasa Arab dan kita ambil istilah tu lah, istilah ilmu tu kita terjemah ke dalam bahasa Melayu. Jadi buku kita ni bahasa Melayu dalam tulisan Jawi. Tapi beberapa istilah ilmu tajwid tu kita tak terjemah. Memang kita ambil asal daripada bahasa Arab lah. Okey. Ada perkataan yang kita boleh terjemah ke bahasa kita. Ada perkataan yang memang kita kena ambil macam tu lah. Kalau kita terjemah bukan tak boleh. Dia jadi dengar macam pelik sikit lah. Okey. Contoh macam solat. Solat kita terjemah bahasa kita sembahyang. Okey, ada. Kalau zakat kita tak terjemah ke bahasa kita. Zakat maksudnya menyucikan. Kita tak terjemah, kita berkata zakat je lah. Okay. Walaupun nak terjemah tu boleh lah. Cuma secara kebiasaannya orang tak terjemah lah benda tu. Okey.
Tak apa. Okey. Pelajaran ketiga, mad wajib muttasil. Pelajaran keempat, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Pelajaran kelima, mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Pelajaran keenam, mad badal. Mad badal. Pelajaran ketujuh, mad iwad. Mad iwad. Pelajaran ke-8, mad lazim. Mad lazim. Pelajaran ke-9, mad lin. Mad lin. Pelajaran ke-10, mad silah. Mad silah. Pelajaran ke-11, mad faraq. Mad faraq. Pelajaran ke-12, mad tamkin. Mad tamkin. Last sekali jawapan. Jawapan kat akhir buku teks kamu ada jawapan. Sebab dalam buku teks ni dia ada juga latihan sampel sikit. Jadi dia akan letakkan jugalah jawapan sebagai rujukan lah. Sebagai rujukan kamu lah. Bila kita buat latihan, kita nak tengok sama ada kita buat tu betul atau tidak. Kita boleh tengoklah jawapan tu. Baik. Kamu tengok muka surat yang ketiga ya. Muka surat sebelah tu Muka surat yang ketiga. Okey, kita mula. Pelajaran 1. Pelajaran 1. Okey. Jadi kalau kamu boleh ikut secara slow-slow tak apalah. Sebab selain kita mempelajari ilmu tajwid, kita juga boleh mengukuhkanlah jawi kita. Sebab buku teks kafar ni semua dalam tulisan jawi. Jadi secara tak langsung kalau kamu tak tahu baca jawi, macam mana kamu nak baca buku teks kafar? Betul tak? Buku teks ibadah semua bahasa tulisan jawi. Buku teks akidah pun tulisan jawi. Buku teks jawi pun tulisan jawi juga. Okey. Ni buku teks tajwid pun tulisan jawi juga. Tak tulis dengan tulisan Rumi. Okey. Dia bahasa Melayu tapi tulisan tu tulisan jawi apalah. Secara perlahan lah. Secara slow-slow teman-teman insya-Allah kamu boleh lah. Hukum mat dan mat asli. Hukum mat dan mat asli. Okey. Pengertian mat. Pengertian maksudnya takrif, definisi ataupun perkara yang mat ni benda apa tu. Mat ni apakah takrif dia? Okey, takrif ni dia ada dua. Okey, yang pertama pada bahasa, yang kedua pada istilah. Bahasa ni maksudnya secara literal orang panggil. Maksud kalau dia bahasa Arab, okey. Mat ni bahasa Arab. Jadi bahasa Melayu panggil apa? Macam tu. Pada istilah ni maksudnya dalam kita nak memahami secara jelas. Itu istilah. Kita tengok pengertian mat pada bahasa bermakna lebih atau tambahan. Okay. Orang tanya kita, mat tu benda apa? Mat tu adalah lebih. Atau kita jawab kat dia, mat tu benda apa? Kita jawab tambahan. Benda tambahan. Bukan benda utama, benda tambahan. Okay. Dia mesti ada juga hak utama. Dan mat ni tambahan dia. Kalau utama tak ada, macam mana nak ada hak tambahan tu? Tidak. Mesti ada benda yang utama dia. Dan mat ni dia menambahkan kepada benda yang utama tu. Yang kedua pada istilah ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid kalau orang kata mat ni benda apa? Iaitu memanjangkan suara dengan salah satu daripada huruf mat atau huruf lin. Memanjangkan suara dengan salah satu daripada huruf mat atau huruf lin. Kita memanjangkan suara, maknanya suara kita tu bagi lama sikit.
Tapi bukan semua tempat bagi lama lah. Pada huruf mat lah. Huruf mat ni ada 3. Yang pertama huruf alif, yang kedua waw, yang ketiga ya. Okey, kena ingat contohnya huruf mat ada berapa? Huruf mat ni ada 3. Yang pertama alif, kedua waw, ketiga ya. Tapi bukan semua alif waw ya tu huruf mat lah. Dia ada syarat-syarat je lah. Okey, jangan jumpa huruf alif lah, oh ni mat dah. Ada syarat je lah. Atau huruf lin. Huruf lin ni ada 2. Yang pertama waw, yang kedua ya. Yang pertama waw, yang kedua adalah ya. Okey. Tu pun ada syarat dia juga lah. Bukan semua waw dan ya tu huruf lin. Tak lah. Mesti ada syarat dia lah. Macam mana orang apa? Ciri-ciri dia lah. Baik. Kita tengok bawah dia sikit. Huruf mat. Okay. Huruf mat ada 3 huruf. Iaitu, tengok dia kata ada 3 huruf. Yang pertama alif. Alif. Ni alif. Okay. Ni alif ni dalam bentuk perbuatan. Dia nak abang dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ejaan. Okay. Huruf dia macam ni lah. Huruf alif. Huruf mat pertama huruf alif, tapi dengan syarat sebelumnya berbaris di atas. Sebelumnya berbaris di atas. Contoh, qala. Qala. Okey, kamu tengok ni ada huruf alif kan? Ni huruf alif ni. Huruf alif ni mesti tidak berbaris. Dan sebelumnya berbaris di atas ni. Sebelumnya berbaris fathah. Maka huruf alif tu dinamakan huruf mat. Yang kedua, waw. Okey, waw. Waw ni dalam bentuk ejaan lah ni. Huruf dia macam ni lah. Ni huruf dia. Ini ejaan dia. Huruf waw sebelumnya berbaris hadapan. Ataupun bahasa Arab kita panggil baris dhammah. Okey, baris hadapan. Contoh dia kata sini. Yaqulu. Yaqulu. Nampak ni huruf waw. Waw ni tidak berbaris. Nampak tak ada baris apa atas ni. Dan sebelumnya baris di atas. Sebelumnya baris dhammah. Maka huruf qaf tu kena dibaca panjang. Yaqulu. Nampak tu kata memanjangkan suara tadi tu. Yaqulu. Kamu panjang lebih kurang dua harakat. Contoh, yaqulu. Macam tu. Jangan baca laju sangat. Yaqulu. Tak boleh. Tak. Itu orang panggil bukan mat sebab tidak memanjangkan suara. Mat ni mesti memanjangkan suara. Okay? Baik, kita tengok huruf yang ketiga, iaitu huruf ya. Okay? Ya. Ni huruf dia, bentuk dia. Jadi huruf-huruf ni kamu dah kenal dah kan. Huruf-huruf ni selalunya kita dah hafal dah. Waktu darjah 1, darjah 2 tu kan dah baca alif, ba, ta. Okay? Jadi kamu dah hafal dah bentuk-bentuk huruf tu. Step permulaan kita baca Quran ni mesti kenal huruf lah pertama. Kalau huruf kita tak kenal, nak baca macam mana? Macam bahasa Melayu juga lah. Tulisan Rumi mesti kenal A, B, C dulu. Kalau A, B, C tak kenal, macam nak sebut, macam nak tahu perkataan sekolah kan? Tak boleh lah. Okay, tengok yang ketiga huruf ya. Okay, sebelumnya berbaris di bawah. Okay, sebelumnya berbaris di bawah ataupun kasroh. Bahasa Arab kita panggil kasroh. Baris di atas kita panggil fathah. Baris di hadapan dipanggil dhammah. Baris di bawah dipanggil kasroh. Okay, contoh, qila. Qila. Okay, nampak ni huruf ya. Ya ni huruf mat. Kenapa huruf mat? Sebab ya ni tidak berbaris. Ya, tidak berbaris dan sebelumnya berbaris kasroh. Nampak? Okey, boleh jelas kamu nampak lah. Saya pun sebab phone duduk atas ni, jadi tak tulis pun, buku dah ada di bawah ni, jadi tak berapa nak apa? Nak selesa sangat lah. Okey, jadi kamu boleh nampak tak apalah. Okey. Ingat huruf mat ada 3, iaitu alif, waw dan ya. Dan alif waw ya tu mestilah tidak berbaris. Kalau ada baris tu bukan huruf mat. Dia mesti tak berbaris. Tetapi sebelumnya
berbaris fathah kalau alif. Kalau waw sebelumnya berbaris dhammah. Kalau ya sebelumnya berbaris kasrah. Okey. Itu mat asli yang boleh. Kita tengok bawah ni sikit. Qadar bacaan mat. Qadar bacaan mat. Maksudnya huruf mat ni nak baca panjang mana? Memanglah panjang. Panjang ni maksudnya lebih daripada satu harakat. Kalau tak panjang tu macam kita sebut biasa wa. Tu tak panjang. Kalau wa tu panjang. Wa panjang. Tapi panjang-panjang tu tahu mana? Jangan panjang sampai melebihi had pun tak boleh juga. Okey, dia ada had yang tertentu. Baca. Kalimah yang terdapat huruf-huruf mat hendaklah dibaca dengan qadar 2 harakat hingga 6 harakat mengikut jenis mat. Okey. Maksudnya mat ni mesti dibaca antara 2 harakat hingga 6 harakat. Harakat ni maksudnya pergerakan. Mudah kata pergerakan ikutlah pergerakan jari tak apa. Okey, 2. Contoh kita buat misalnya 1 2 tu. Kalau 1 tu bukan mat sebab tak panjang. Mat mesti panjang, kurang-kurangnya mesti 2 lah. 2 sehingga 6 harakat. Maksudnya 6 kali kamu gerak jari lah. Ataupun pergerakan lah. Pergerakan yang sederhana lah. Jangan pergerakan tu laju sangat. Jangan pergerakan tu pergerakan yang lambat. Okey, pergerakan yang sederhana lah. Baik. Okey, kamu tengok muka surat yang keempat. Muka surat keempat. Kita baca sikit dah atas ni. Nanti kita masuk. Bahagian mat. Okey, bahagian mat. Mat ni kita dah tahu dah tadi huruf dia ada 3, alif, waw, ya. Dan ada berapa pecahan pula. Okey. Macam hukum mat terbahagi kepada 2. Jadi mat ni ada 2 bahagian, iaitu mat asli. Mat asli. Mat asli maksudnya mat asas. Macam Melayu macam panggil asas. Okey. Yang kedua mat far'i. Mat far'i dalam bahasa Melayu dinamakan mat cabangan. Okey, mat cabangan. Okey, pecahan dia. Asli itu asas. Far'i itu cabangan. Okey. Jadi buat masa sekarang cukup sekat itu dulu. Nanti kita akan sambung pula bahagian mat ni. Okey, wallahu a'lam.